kamera ke? 3. Okey lah, tunjuklah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tadabbur kita surah Ali Imran ayat ke 133 dan 134. Okey. Kita murajaah dulu. Ayat lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Apa pengajaran yang kita dapat hari itu? Okey. Kita perlu bersegera kepada keampunan Allah dan kita perlu bersungguh-sungguh untuk mencari syurga. Dan syurga ni dia hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ayat lepas tu a'udzubillahi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kita sampai wal kadhibina al ghaidh. Okey, Allah sifatkan orang-orang bertakwa ni iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Okey. Ayat lepas kita sampai wal kadhibin al ghaiz. Okey, kita first kita buat alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Okey. Dia berinfak pada waktu lapang dan pada waktu sempit. So dia tak tunggu bila dia kaya dulu ke, aku tak boleh lagi ni, aku kena kaya dulu. Lepas tu dia kerja. Lepas tu last dia tak infak pun. So dia kena, orang bertakwa ni, kalau kita nak masuk syurga, sifat orang bertakwa adalah kita sentiasa menginfakkan harta kita pada waktu lapang maupun sempit. Okey. Dan sifat kedua adalah al-kadhibin al-ghaiz, dia menahan marah. Okey. Apa cara kita nak menahan marah? Cuba sebut salah satu. Ambil uduk. Okey. Duduk. Bila berdiri. Ubah duduk. tempat. Lepas tu kalau tak hilang juga, duduk baring. Okey. Ketiga. Wuduk. Uduk dah. Ketiga berdiri. Apa? Ketiga adalah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim adalah kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dalam hadis tu kemarahan ni daripada syaitan. Dan syaitan daripada syaitan. So kita perlu beristiazah, kita perlu berlindung kepada Allah daripada syaitan apabila kita marah. Okey. Ni kita sambung wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Okey. Al-afi ni daripada perkataan afwa. Macam dalam doa Lailatul Qadar kan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey. Itu kita minta, ya Allah, sesungguhnya kau Maha Pemaaf. Kau suka maafkan, maka maafkan kami. Okey. Apa beza kita baca doa tu dengan kita baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah kami, ataupun astagfirullah? Apa beza dia? Kita Afwa puji. dengan ghafir. Kita puji dulu Allah. Beza dua perkataan tu. Afwa dengan ghafar. Okey. Afwa paling suka maafkan. Okey. Ghafar ni apabila kita buat kesalahan dan malaikat tulis kesalahan kita tu, lepas tu kita
kita meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah, Allah maghfirli. Nanti dia akan tulis Allah telah memaafkan kesalahan tu. Tapi still ada dalam rekod tu. Kita dah buat kesalahan tu, tapi tulis lagi Allah dah maafkan. So malaikat still tahu yang kita buat kesalahan tu. Tapi afwa ni yang kita doa malam Lailatul Qadar ni, baca supaya Allah ampunkan dan buang terus benda tu daripada rekod kita. Mungkin ada tulisan apa, orang ni buat sekian-sekian. Tapi bila Allah ampunkan dengan afwa, dengan afwa, hilang terus. Malaikat dah tak tahu langsung dia buat benda ni. So, apa pengajaran ni? Afina anin nas. Satu sifat. Maksudnya, bila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita maafkan dia tu, kita tak payah dah. Kita tak payah dah ungkit ke, kan? Tak payah bring it up again. Kita maafkan terus. Dan kita ungkit, dulu kau ada buat kesalahan ni kat aku. Kita jangan situ. Kita jangan ungkit balik kesalahan dia. Kita terus maafkan. Sebab Allah pun dalam doa Lailatul Qadar pun tuhibbul afwa. Allah suka afwa dia. Allah suka kita maafkan sampai kita dah tak ingat dah. Sampai kita lupakan dah. So baiknya adalah afin, orang yang memaafkan, daripada sifat-sifat orang yang bertakwa. Okey. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang buat kebaikan. Tadi Allah sebut ini sifat orang-orang bertakwa. Lepas tu Allah sebut orang-orang muhsinin pula. Orang yang buat baik pula. Okey. Maksudnya apabila kita bertakwa, pasti kita bersifat ihsan. Kita orang yang muhsin. So cuba kita buka surah Yusuf, muka surat 246. 246. Lelaki. Ayat berapa Ustaz? Ayat 92. 92. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Okey. Nabi Yusuf cakap dekat siapa ni? Adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Okey, kita ulang balik cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, Nabi Yusuf pada awal surah Yusuf ni, dia sebut iaitu bila Nabi Yusuf kecil, Nabi Yaqub ataupun ayah kepada Nabi Yusuf ni melebihkan atau lebih sayang kepada Nabi Yusuf. So adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia rasa dengki, dia rasa dengki lah. So dia buat perancangan untuk letak dia dalam ghayabatil jub, dalam telaga. Dalam telaga. Okey. So dalam kesalahan yang sangat keras ni, imagine kita kena khianat dengan adik-beradik sendiri. Dengan adik-beradik sendiri, adik-beradik Nabi Yusuf ni nak bunuh dia. Tanya. Tapi last dia letak dalam telaga. Imagine adik-beradik kita nak bunuh kita. So lepas Nabi Yusuf dah kena kesalahan yang khianat ni, adik-beradik dia buat kat Nabi Yusuf ni, last Nabi Yusuf jadi ketua Mesir. Jadi menteri. Lepas tu adik-beradik Nabi Yusuf pergi kepada Yusuf. Lepas tu first adik-beradik Yusuf tak kenal Nabi Yusuf. Lepas tu Nabi Yusuf suruh
nak bagi bekalan tu, tapi dia suruh bawa adik Nabi Yusuf yang jaga ayah dia tu. So dia bawa adik dia. Lepas tu dia baru tahu lepas tu itu adalah adik mereka, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia hidup lagi. Mestilah rasa malu kan. Dulu aku khianat dia, aku nak bunuh dia. Lepas tu sekarang dia dah jadi ketua. Dia jadi Al-Aziz. Tapi Nabi Yusuf, apa dia kata dekat adik-beradik dia? Ayat ni. Qala la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada cacian, tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampun terhadap dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia paling penyayang. Maksudnya sifat ihsan Nabi Yusuf ni, walaupun dia kena apa-apa orang buat kat dia, lantas dia lupakan terus. Dia kata tak apa. Tak ada celaan, tak ada cacian terhadap kamu pada hari ini. Dan dia doa lagi, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Tapi Nabi Yusuf kata wa huwa arhamur rahimin. Walaupun aku rahmat kepada kamu hari ini, Allah adalah arhamur rahimin. Allah paling penyayang di antara yang penyayang. Okey. Apa pengajaran pada ayat ni daripada kisah Nabi Yusuf ni? Memaafkan walaupun adik-beradik. Walaupun kesalahan orang tu besar, kita kena belajar maafkan dia. Walaupun besar mana pun orang buat kat kita, kita perlu ada sifat ihsan. Kita perlu ada sifat ihsan dan kita maafkan dia. Kita lupakan. Kita maafkan dengan betul-betul. Kita jangan ungkitkan balik pula. Okey. InsyaAllah itu saja. Kita kena afu. Okey, insyaAllah itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.